Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini kita dikejutkan dengan isu tahanan rumah untuk Najib Razak. Kita dikejutkan juga dengan kenyataan peguam, rumah Najib boleh jadi penjara. Bahkan baru-baru ini juga Badan Peguam Malaysia di dalam artikel menyatakan bahawa ingin mengetepikan pengampunan yang diterima oleh Najib Razak. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, saya menyedari sesuatu perkara di mana siapapun pihak yang bersalah perlu dikenakan tindakan undang-undang. Nah, kita bercakap tentang isu lain pula yang sama, yaitu berkaitan dengan penjara 12 tahun dikekalkan. Tapi bukan untuk Najib Razak. Seperti yang kita tahu, pengampunan Najib Razak 12 tahun penjara kepada 6 tahun dan denda RM 210 juta kepada RM 50 juta. Tapi yang kali ini pula, penjara 12 tahun kekal adalah untuk Siti Bainun. Di dalam artikel daripada Malaysia Kini, aniaya bela, Mahkamah tolak rayuan Siti Bainun, penjara 12 tahun kekal. Mahkamah Tinggi hari ini bertarikh 2 Mei mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun terhadap pengasas rumah bonda Siti Bainun Razali kerana mengabai serta menganiaya seorang remaja perempuan sindrom Down dikenali sebagai Bella. Hakim Datuk Norin Badarudin membuat keputusan itu selepas menolak rayuan Siti Bainun 32 untuk mengetepikan sabitan dan hukuman yang diputuskan oleh Mahkamah Session di KL pada Mei 2023. Mahkamah mendapati tiada sebab untuk mahkamah ini mengusik dapatan Hakim Mahkamah Session. Oleh itu, sabitan dan hukuman perayu Siti Bainun adalah selamat dan dikekalkan. Rayuan perayu ditolak, kata Hakim. Pada 3 Mei 2023, Hakim Mahkamah Session Izralizam Sanusi menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun terhadap Siti Bainun selepas mendapati dia bersalah atas 2 pertuduhan, mengabai dan menganiaya Bella 13 dan memerintahkannya menjalani hukuman penjara itu serta-merta selepas menolak permohonannya untuk menangguhkan hukuman. Wanita itu kemudian dihantar ke penjara Kajang untuk menjalani hukuman penjara. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, satu lagi isu hangat yang saya nak kongsikan kepada Anda hari ini. Nah, saudara-saudara, Kerajaan Perpaduan yang dipimpin oleh PMX ataupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pasti tidak dapat dinafikan. Ada saja suara-suara katak ataupun suara-suara sumbang yang menghentam Anwar Ibrahim, yang mengecam dan mengkritik Anwar Ibrahim. Persoalannya, Anwar Ibrahim sebagai PMX, saya rasa beliau boleh menerima kritikan kalau itu membangun dan membina. Tetapi saudara-saudara, ini satu serangan kepada kerajaan yang bagi saya pasti mengejutkan. Boleh pula Menteri Besar Kedah Sanusi mengeluarkan kenyataan begini, bahawa ingin menukar kerajaan. Adakah Sanusi ini berminat nak jadi Perdana Menteri? Adakah sewaktu Perikatan Nasional jadi kerajaan dahulu, adakah semuanya dalam keadaan yang baik? Kenapa bila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, baru nak bersuara? Nah, saudara-saudara, menurut Sanusi, kerajaan lemah tak berpakat. Tiada grup WhatsApp, kata Sanusi.
Berkaitan dengan pilihan raya kecil KKB, Kerajaan Perpaduan di bawah pentadbiran Perdana Menteri berada dalam keadaan lemah kerana tiada pakatan antara parti-parti yang berada dalam kerajaan, kata Muhammad Sanusi. Katanya, kerajaan perlu memberi kuasa kepada pembangkang sekiranya tidak mampu menguruskan negara. Adakah di sini Muhammad Sanusi mahu bercita-cita untuk menjadi kerajaan sekali lagi, dan mungkinkah beliau mempunyai cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri? Mungkin Sanusi mempunyai satu akal dan fikiran yang lebih baik daripada pemimpin kerajaan hari ini. Itu menjadi persoalannya. Sebab saya amat tertarik dengan kenyataan kerajaan perlu memberi kuasa kepada pembangkang sekiranya tidak mampu menguruskan negara. Saya kata kamu jadi kerajaan lemah kerana kamu tak berpakat dengan baik dengan parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan. Semua bergaduh, tak ada kumpulan WhatsApp pun. MCA gaduh di AP, di KKB. MIC pujuk-pujuk patah balik. Saya tahu MIC tak ikhlas, MIC berlakon sahaja. Dia tak kerja pun di PR Kenny. Dia ada kepentingan dan dia buat kenyataan, dia akan sokong di AP, di KKB. Tapi dia tak buat kerja. Betulkah? Itu menjadi persoalannya. Betulkah? Semua orang nampak dengan jelas Hang nak sembunyi mana. Tak boleh sembunyi, tak boleh elak daripada Hang memberi jawapan kepada semua soalan yang ditanya oleh pembangkang dan rakyat. Kalau Hang tak boleh jawab, Hang berhenti dengan hormat, turun bagi orang lain jadi kerajaan, katanya dalam ucapan di ceramah perdana di Batangkali malam tadi. Artikel pada 2 Mei. Sebelum ini MCA mengumumkan tidak akan terlibat dalam PRK berkenaan kerana terguris hati dengan sikap DAP yang mengkritik parti. MIC pula pada awalnya memaklumkan hanya akan berkempen untuk calon BN, namun bersetuju untuk berkempen bagi membantu calon PH selepas diminta Anwar. Mengulas lanjut, Sanusi mendakwa kerajaan hari ini tidak ada petunjuk untuk menyelesaikan isu-isu yang dihadapi rakyat sehingga menggunakan undang-undang untuk menuduh pihak yang mengkritik kerajaan. Saudara-saudara yang amat dihormati, Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah, adakah kita dapat lihat Sanusi seorang MB yang berjaya? Kerana menurut kata-kata Sanusi ini yang mengecam, mengkritik kerajaan hari ini sehingga mahu memberikan kuasa daripada kerajaan kepada pembangkang. Itu adalah satu perkara yang tidak relevan, saya rasa. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Saya rasa selepas ini pasti lebih ramai yang akan kecam kenyataan Sanusi ini. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.